share untuk buat panduan dan rakan-rakan yang tak dapat nak join kelas pada hari ini. Okey, Ibu akan share dengan kamu slide hari ini. Ya. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, tajuk ini ialah tajuk menolak pecahan dengan penyebut yang sama. Okey. Baik, kita akan masukkan ni. Okay, kamu boleh tulis tarikh hari ni. Okey, tulis tajuk dalam buku tulis kamu. Pakai ini. Balik pagi lah pakai. Okey, tulis tajuk. Okey, menolak pecahan dengan penyebut yang sama. Okey, dah tulis? Dah. Okey. Belum. Ha? Dah. Okey, ini tak perlu Belum. tulis. Ni tak perlu tulis. Okay, siapa yang tak sempat tulis tu nanti cikgu akan share slide ni. Okay, jangan risau. Cikgu akan share slide dan kamu akan sambunglah mana yang kamu tak sempat tulis tu nanti. Okay, baik. Okay. Cikgu harap hari ni murid-murid dapat memahami dan boleh menolak pecahan dengan penyebut yang sama. Tahu tak penyebut yang sama di mana? Bahagian nombor mana? Bahagian bawah ke bahagian atas? Bawah. Bawah, okey. Kemudian cikgu nak hari ini murid-murid faham bagaimana konsep penolakan pecahan. Okey. Kita masuk kepada contoh yang pertama untuk hari ini. Okey. Tulis. Cari perbezaan pecahan berikut contoh 1. Okey, tulis dalam buku kamu. Okey, contoh yang pertama, okey. 4/8 tolak 2/8. Okey, seperti yang kelas sebelum ni, cikgu dah beritahu setiap operasi sama ada tambah, tolak, darab, bahagi, penyebut mesti sama. Baru kita boleh melaksanakan operasi tersebut. Penyebut dia mesti sama. Penyebut dia bahagian bawah ni, nampak tak? Okey, bahagian bawah ni. Okey, 8. Baik. 4/8 tolak 2/8. Okey. Di bawah tu kita kekalkan. Kita tak perlu tolak. Okey, yang kita tolak hanyalah pengangka. Iaitu nombor yang di bahagian atas. Okey, apa yang berlaku? Ialah 4 tolak 2, dia jadi berapa? 2/8. Okey. Dah selesai? Kamu rasa sudah selesai ke belum jawapan ini? Boleh kecilkan lagi. Ya, bagus. Kita boleh kecilkan atau kita permudahkan. Okey, bagaimana kita nak permudahkan? Kita tengok.
Baik. Awak lihat di sini. 2. 2 ini kita boleh gunakan dia dalam sifir 2. Okey, 8. 8 adalah nombor yang ada dalam sifir 2, sifir 4 dan sifir 8. Okey, untuk kecilkan atau permudahkan pecahan, kita gunakan operasi bahagi. Ya, operasi bahagi. Kita bahagikan dengan sifir yang sama. Nampak tak yang bulat ni? 2, 2. Okey, bila penyebut bahagi 2, pengka pun kena bahagi 2. Ingat tak sifir 2? Okay. Ingat. Kalau tak ingat, kita senaraikan. Kalau tak ingat, kita senaraikan sifir 2. Okey, 2 bahagi 2. Okay, tengok. Digit 2 berada di mana? Okey, berada di nombor yang pertama. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, sebab dia nombor yang pertama. Sama. 8 bahagi 2. Okey, 8 bahagi 2. Okey, 8 ni berada di nombor mana? Nombor yang Keempat. 4. Jadi 8 bahagi 2 sama dengan 4. Jadi jawapannya ialah 1/4. Okay, kita terus tulis. Sambil-sambil kamu belajar tu, awak tulis. Okay. Dah. Okey. Baik. Kita akan teruskan pada contoh yang kedua. Okay, siapa yang tak sempat, apa jangan risau. Nanti cikgu akan share dengan kamu slide, kamu akan salin, sambung. Okey. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua adalah melibatkan pecahan nombor bercampur. Iaitu 2/7/9 tolak 1/5/9. Okay. Jadi yang ini kita boleh tolakkan terus. Sebab apa? Penyebut dia telah pun sama. Okay. Jadi penyebut dia dah sama, kita dah boleh terus tolakkan. Cuma kita perlu kumpulkan nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. Okey, kita tengok sini. Baik, nombor bulat 2 tolak dengan 1. 2 tolak 1 jadi berapa? 1. Okey. Baik, 7/9 tolak 5/9. Okey, disebabkan penyebut dia sama, kita boleh tulis 1 je angka dekat bawah ni, 9. 2/9. Tolak 5. Okay, jadi 2/9. Jadi jawapannya akan jadi apa? 1 2/9. 9. Okey, 1 2/9. Okey. Boleh tulis. Dah. Okey dah? Dah. Ini belum lagi. Okey. Tahu tak? Okey. Sekejap. Dah. Okey, Siti. Ya, dia belum. Iaitu 2/3/5 tolak 1/5. Okey, boleh tak kita tolak terus nombor ni? Tak. Ha?
Siapa yang kata tak? Siapa yang kata ya? Jawab boleh tulis dekat bahagian ruangan komen tu. Siapa kata boleh tolak terus? Siapa kata boleh tolak? Kita tolak terus nombor pecahan ini. Boleh tolak tak terus, Boleh. Boleh. Adam? Kalau tolak, dua. Dua per Adam? lima. Adam macam mana Adam? Boleh sebab bawah dia sama. Ya, sebab penyebutnya sama dan kedua-dua nombor ini ada pecahan. Jadi kita tengok ya. Baik, kita kumpulkan dia punya nombor bulat. Okay, dua ni tak ada pasangan dia, jadi kita terus saja tulis 2. Baik, kemudian kita kumpulkan 3 tolak 1 per 5. Ya. Okey, 3 tolak 1 2 per jadi 5. 2 per 5. Jadi 2 per 5. Itu jawapannya. Okey. Dah. Dah, cikgu. Okey, kita terus Dah. pada contoh yang keempat. Okey. Baik. Libatkan nombor bulat dan pecahan. Okey, nombor bulat iaitu 1 tolak 3 per 9. Okey, boleh tak 1 tolak 3 per 9? Okey, boleh tak? Boleh tapi kita perlu tukarkan nombor bulat itu kepada bentuk pecahan. Kita perlu tukar nombor 1 tu kepada bentuk pecahan bagi memudahkan kita melaksanakan operasi tolak. Okey, masih ingat tak cikgu sebut dulu 1 itu bersamaan dengan apa? 1 tu mesti pecahannya dalam bentuk apa? Pengangka dan penyebut mesti nilai dia apa? Bulat. Nilai dia sama. Okey. Pengangka dan penyebut mesti nilai dia sama. Okey, di sini penyebutnya berapa? Kamu lihat. Ada penyebut berapa? Penyebut dia berapa? 9. Jadi, untuk dapatkan nilai 1, pengangka dia pun mesti 9. Okey, pengangka dan penyebut mesti sama. Baru dia dapat nilai 1. Jadi, di sini, okey, 1 ini kita gunakan penyebutnya 9 dan pengangka itu pun 9. Jadi, 9 per 9 ini bersamaan dengan 1. Okay, apa juga nombor pecahan yang pengangka penyebut dia sama, nilai dia apa? 1. Kalau 5 per 5 pun 1, 10 per 10 pun 1. Tapi syarat dia apa? Pengangka dengan penyebut mesti sama. Okey. Barulah kita boleh melaksanakan operasi tolak. Jadi 9 tolak 3 dia jadi berapa? 6. Penyebut dia masih kekal iaitu 9. 6 per 9. 6 per 9 ni kita boleh mudahkan lagi ataupun kita boleh kecilkan dia lagi kepada nilai yang lebih kecil. Okey. Macam mana nak mudahkan? Okay, macam contoh yang pertama cikgu beritahu tadi. Okey. 6 ini berada dalam sifir berapa?
Ada dalam sifir 2 dan 3. sifir Dengan 2 dan 6. Okey. Lagi 9. 9 ni dalam sifir berapa? Ada dalam sifir 2 dan 9. ada sifir 9. Okey. Jadi, kita kena kenal pasti sifir yang sama yang boleh kita gunakan untuk kita kecilkan nombor tersebut. Okey, sifir yang sama untuk kita bahagikan ni apa? Nombor apa kat sini? Sifir berapa? Sifir Tiga. apa yang sama? 3. Okey, sifir 3. Okey, jadi 6 bahagi dengan 3 berapa? 9 bahagi dengan 3 berapa? Okey, tak ingat 2/3. kita senaraikan sifir. Kalau tak ingat senaraikan sifir kat sebelah. Okey, 6 darab 3, 6 bahagi 3. Okey, tengok 6. 6 berada di bahagian mana? 2. Bahagian 2. Jadi 6 bahagi 3 ialah 2. Okey. 2. 6 bahagi 3, 2. Tengok dia bahagian di mana? 1, 2. Okey. Kemudian 9 bahagi 3. Okey, tengok 9 bahagi 3. Okey, dia di bahagian mana? Bahagian yang berapa? 3. 9 bahagi 3 ialah 3. Jadi jawapannya ialah 2/3. 3. Okey. Murid-murid boleh terus tulis. Dah. 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 Okey dah. Tak. Untuk kawan yang belum tu. Dah. Dah. Okey dah. Baik. Kita teruskan kepada contoh yang terakhir. Contoh akhir ialah contoh yang ke-5. Okey, contoh yang ke-5. Baik, masih melibatkan nombor bulat tolak dengan nombor bercampur. 4 tolak 2, 3/4. Okey, sekarang cikgu nak tanya murid. Boleh tak kita terus saja kumpulkan nombor bulat tu, kita terus saja tolak? Boleh ke tidak? Dah. Tak. Tak. Okay? Tak boleh. Okay, kita kena tukar dia dalam bentuk pecahan. Okay, kita perlu tukar dia dalam bentuk pecahan. Siapa yang kita nak kena tukar? Okay, 4. Okay, nombor bulat 4. Begitu juga dengan nombor bercampur. Kita tukar di dalam bentuk pecahan tidak wajar. Okay. Kenapa cikgu suruh tukar dalam bentuk pecahan tidak wajar? Sebab kita nak memudahkan dalam operasi tolak. Okey. Baik. Kita tengok macam mana tukar nombor 4 ni. Okey. Tengok sini. Baik. 4 ini adalah campuran nilai 1, 1, 1, 1 sebanyak 4 bilangan. Okey. Cikgu dah beritahu tadi 1 ini adalah bersamaan dengan pecahan yang penyebutnya sama dengan pengangka. Oleh kerana penyebutnya 4, maka pengangka dia pun 4. Okey, 4/4 tambah 4/4 tambah 4/4 tambah 4/4. Okey. Bagi memudahkan kita mengira, takkan kita nak tulis tambah ni panjang-panjang.
Jadi, kita mudahkan oleh kerana bilangan ni adalah 4. Nombor yang sama kan? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nombor yang sama. Jadi, kita libatkan dia operasi darab. Sebab ada 4 kali bilangan 4 tu. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 darab dengan 4. Okey. Kita nak mudahkan. Kita mudahkan menggunakan operasi darab. Lagipun nombornya ialah sama. Bila sama, kita terus saja gunakan darab. 4 darab 4. Berapa 4 darab 4? 4 darab 4 berapa? 8. Oi, kurang tepat. Itu 16. 16. 16. 16. Jadi 16 penyebut dia apa? 4. Okey. 16 per 4. Okey. Ini adalah pecahan wajar ke tak wajar? Wajar ke tak wajar? Pengangka lebih besar daripada penyebut. Wajar ke tidak wajar? Tak. Tak wajar. Okey. Baik. Kemudian kita akan selesaikan ni pula. Pecahan bercampur. Okey. 2, 3 per 4. Okey. Kita nak tukar sama juga dengan kawan dia jadi pecahan tak wajar. Okey. Macam mana nak jadikan pecahan tak wajar? Cikgu ingatkan balik. Okey. Penyebut kita guna operasi darab. Pengangka yang atas kita guna operasi tambah. Di mana kita darabkan dulu. 4 darab 2 berapa? 4 darab 2. 8. 8. Okey. Kemudian kita tambah. 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 berapa? 11. 11. 11. Jadi 11 per 11 per apa? Penyebut dia. 8. Mana boleh 8 sayang. Bawah ni sama 4. 11 per 4. Jadi kamu perlu tulis begini. 16 per 4 tolak 11 per 4. Okey, 16 tolak 11 baki berapa? 5 per 4. Penyebut dia jangan ubah. Penyebut jangan ubah. Okey, sekarang kamu lihat ni. 5 per 4 ni. Pecahan wajar ke tak wajar? Wajar ke tak wajar? Wajar. Siapa kata wajar? Wajar. Kata ni. Wajar. 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 Tengok pengangka tu lebih besar, lebih kecil dari penyebut. Pengangka lebih besar. Pengangka lebih besar. Besar daripada Penyebut lebih penyebut. kecil. Jadi pecahan tu wajar ke tak wajar? Wajar. Wajar. Bila pengangka lebih besar? Tak. Tak. Bila pengangka lebih besar daripada penyebut, pecahan ini ialah tidak wajar. Tidak wajar. Pecahan wajar ialah apabila pengangka lebih kecil daripada penyebut. Macam 3 per 4 ni. Okay? 3 per 4 adalah pecahan wajar. Okay? 5 per 4 pecahan tidak wajar. Sebab pengangka nombor yang atas ni lebih besar daripada nombor yang bawah. Jadi ia tidak wajar. Okay, macam mana kita nak selesaikan pecahan tidak wajar ni? Okay, ini belumlah jawapan yang akhir. Kita perlu tukar dia kepada nombor bercampur. Okay, bila jawapan dalam pecahan tidak wajar, kita perlu tukar kepada nombor bercampur. Okay. Cikgu rasa murid-murid pun dah lupa dah cuti lama. Okay, macam mana nak
menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Okey, kita gunakan operasi bahagi. Sebelum cuti hari itu kita pernah buat. Okay, mungkin murid-murid lupa, jadi cikgu ingatkan balik. Okay, pecahan tidak wajar kita gunakan operasi bahagi untuk menukar kepada nombor bercampur. Okay, di mana 5 bahagi dengan 4. Okay, 5 bahagi dengan 4, okay, kita perlu ingat sifir 4. Okay, dalam sifir 4 ada tak 5? Ada tak nilai 5? Tak ada. Ada. Jadi, kita perlu tolak dengan nombor yang paling hampir dengan 5, iaitu nombor 4. Okey, 4 bahagi 4 nilai dia adalah 1. Okey, 5 tolak 4 bagi dia 1. Okay. Macam mana nak tulis? Okey, tulis nombor yang atas, bermula nombor atas, ikut pusingan jam. 1, 1 per 4. Okey. Nak tulis 1, 1 per 4. Okey. Tulis. Kamu boleh tulis contoh 5. Dah siap. Dah siap. Ya, ada siapa-siapa nak tanya yang dia tak faham. Dia tak faham daripada contoh 1 sampai contoh yang Dah siap. dah siap. Okey. Siap. Ya, ada murid-murid yang tak faham daripada contoh yang pertama sampai contoh yang kelima. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya cikgu. Cikgu boleh terangkan semula. Okey? Baik. Cikgu rasa setakat sini saja. Okey. Untuk kelas bagi tajuk pecahan menolak dengan penyebut yang sama. Okey. Nanti cikgu akan share dengan kamu slide-slide ni, contoh-contoh ni. Okey. Dalam kelas, dalam WhatsApp group. Okey. Berserta dengan latihan. Okay, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okay, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba selesaikan apa yang kamu tak faham. Okay. Baik. Cikgu rasa setakat sini aja. Okay, kelas kita. Okay, mungkin kita akan jumpa lagi kelas yang akan datang. InsyaAllah. Okay. Kamu tunggu je lah maklumat daripada cikgu melalui WhatsApp group kita. Okey, sekian saja. Baik, terima kasih murid-murid kerana sudi hadir pada kelas pada pagi ini. Terima kasih. Sama. Cikgu. Terima kasih Sama cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu mengajar. Terima kasih. Bye. Sayonara.